Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Sihat? Sihat doktor. Alhamdulillah. Hmm. Apa ni? Turn on the video first. Macam biasa. Tengok. Okay. Turn on video dulu. Citra. Low. Okay. Okay. Berapa baru ni? Setakat ni baru ada 8. Kita berapa orang semua? Sekejap. Saya check kejap. Sekejap ya. Saya check dulu. Okey, kalau ikutkan dia punya ni, kejap. Kejap. Kita ada 9 Kita ada 9. Saya check dulu. Amy ada? Amy ada tak? Amy Azurin. Amy tak ada doktor. Dia dah drop ke apa? Selalu dia ada je. Low ada, Nazatul ada. Nazatul ada? Nurul Nazatul. Citra ada, Hayati. Hayati ada Mana Hayati? Hayati Hidayah. Hidayah. Mana Hidayah? Bangkan tangan. Okey. Syafiqah. Nurdiana. Syafiqah mana? Saya doktor. Okey. Nurdiana. Yuliati Amira. Alright. Okey. Saya cuma nak pastikan supaya anda tu berada dalam section yang betul. Kalau tak nanti yang ini setiap semester berlaku lah. Apa nama? Datang ke kelas yang bukan section dia. Jadi dia daftar section, katalah section 1 tapi masuk section 2 macam itulah. Ini setiap semester, saya pun kadang-kadang pelik juga. Setiap semester berlaku. Daftar section 2 masuk section 1. Kita pun tercari-cari. So cuma you nanti kena pastikanlah. Sepatutnya ada 9. Kalau ikut list tadi tu ada 9. Saya tengok ada list tu ada 9. So rasanya okey kot. Cuma tinggal apa nama Amy tadi yang tak ada lagi. So kejap lagi rasanya ada lah tu. So macam mana? Apa khabar? Sihat semua Ini pandemik ni macam-macam Kelas pun online dan macam penjara duduk dalam bilik menghadap skrin dah jadi macam penjara tak boleh bergerak. Kalau dulu masa dalam kelas perbincangan kita boleh gerak-gerak, kita boleh pusing sana, pusing sini. Kita boleh apa nama tu lihat kawan sebelah, kawan depan dan sebagainya. Okey. Sekarang ni dah macam penjara lah duduk dalam bilik gitu ya.
Tapi tak apalah, nak buat macam mana, keadaan memerlukan kita untuk mengikuti kelas secara online. Hopefully starting from Januari tu kita dah boleh mengadakan kelas face to face. Student dah boleh masuk. Kita doalah, doa sama-sama supaya 2021 pelajar-pelajar dah boleh masuk, dan kita boleh berjumpa secara face to face. Okay, saya cuma menyambung apa yang telah dibincangkan pada kelas yang PAS. Pada mula-mula dulu saya dah sebut perbincangan itu dibahagikan kepada dua. Satu kajian kuantitatif yang rasanya Dr. Mus dah selesai. Kemudian saya sambung dengan kajian kualitatif dan juga mix method, kaedah gabungan. So jadi itu dia punya cerita dia lah, Jadi apa yang kita nak lihat kat sini sekarang ini pun sama, bergantung kepada you punya program. Sekejap saya cuba tengok lagi sekali. Kalau tengok dekat sini ada MPPD, MPPD. Ini apa? Pembangunan, development, educational pembangunan. MPPK ada 2, kimia Nazatul. Kimia dengan law ni ada 2, MPPK. Matematik ada 3, MPPM, and then MPPV, teknik vocational. Ada 3, Syafiqah, Diana dan Yuliati. So jadi apa yang penting sekarang ni, bila kita discuss ni, you kena tengok daripada perspektif you punya bidang. Apa yang you boleh ambil dan dalam membantu untuk membuat kaedah ataupun kajian pendidikan 1 dan 2. Plannya bila? Sem depan. Ni plan nak ambil kajian pendidikan 1, kajian pendidikan 1. So planning bila? Sem depan. Okeylah. So jadi harapannya supaya perbincangan kita ni dapat dijadikan sebagai sedikit panduan. Kalau kita boleh sebut, dia punya expectation dia simple. Maknanya buku yang kita share dan juga maklumat ataupun bahan-bahan yang kita share tu digunakan sepenuhnya. Kalau buku tu of course kena baca lah. Semalam ada yang tanya saya, student tanya saya macam mana nak memastikan proses penyelidikan ataupun kaedah penyelidikan ini dapat difahami dan dikuasai dengan lebih mudah. Saya kata kalau berdasarkan pengalaman saya, at least saya kenal pasti ada 4 kaedah, 4 cara untuk menguasai mata pelajaran kaedah penyelidikan. Okay? At least saya kata ada 4. Bukan 4 tetapi sebenarnya banyak. Tapi yang boleh saya sebut at least ada 4. Yang pertama of course kita kena baca. Okay? Kita kena baca. Bagusnya buku sekarang ni, dia kadang-kadang bila dia buat buku tu dia sediakan dengan soalan-soalan latihan. Itu dia punya bagusnya sekarang lah. Jadi pertama kena baca, sentiasa baca dan dalam mood yang kita kata bila orang membaca ni dia nak tahu, okay? Dia punya mood dia nak tahu tentang kaedah penyelidikan. So dia bacalah, dia baca. Itu yang pertama. Yang kedua bertanya, okay? Bertanya ni boleh dilaksanakan selepas kita membaca. Selepas kita membaca, kita bawa persoalan-persoalan atau perkara-perkara yang kita tak faham tu dalam
kelas kita, dalam kelas kita. So dalam kelas itu kita sentiasa bersedia, okay? Katakanlah topik hari ini kita nak start off dengan kajian kualitatif. So kita dah buatlah preparation sikit, kita dah study sikit, and then bila kita start kelas tu, kita kita bawa soalan-soalan ataupun apa saja yang kita tak faham ataupun yang kita nak tahu dalam sesi perbincangan kelas. Itu yang kedua. Yang ketiga ni dia kena tak boleh duduk sorang-sorang. Tak boleh duduk sorang-sorang. Belajar ni dia tak boleh duduk sorang-sorang. So you kena ada kawan. Okay? Ada kawan. Dan kawan untuk berbincang. Contohnya yang paling biasa kita jumpa adalah kumpulan perbincangan grup, kumpulan perbincangan, katalah kumpulan masters. Masters, you ada group discussion. Itu dia kata satu lagi kaedah yang boleh kita fikirkan. Jadi tak boleh duduk diam-diam. Kebanyakan pelajar ni yang saya tengok, dia duduk diam-diam. Tambah lagi sekarang ni, duduk kat rumah, belajar dari rumah, terus. Dia memang seorang terus. Jadi, dia perlu ada satu kumpulan. Saya share dengan you, masa saya belajar dulu, kita ada satu kumpulan dipanggil postgraduate group discussion. Discussion group. So, postgraduate discussion group. So, jadi dalam kumpulan saya itu adalah dalam 6-7 orang saja. 6-7 orang. Jadi, kita setkan setiap minggu kita adakan pertemuan. Right? Pertemuan. Dan setiap kali perjumpaan itu tak lama, dalam setengah jam saja. Sesi perbincangan tu hanya 1,5 jam saja. Setengah jam. So semua ambil peranan. Okay, katakanlah minggu depan saya kata okey, saya nak ambil sesi minggu depan. Okay. So yang lain okeylah. Sesi minggu depan saya ambil. Dia punya aktiviti ialah membincangkan topik pembelajaran. Okay, kalau katakanlah kita bercerita tentang research, saya punya research, saya akan ceritalah. Dalam kumpulan tu bukannya semua sama bidang pun. Yang ini bidang lain, ini bidang lain. Tapi kita duduk sama-sama. So saya bentang lah saya punya dalam tempoh setengah jam tu, saya bentang dalam 5-10 minit. Saya kata saya punya kajian ini, itu, ini, itu, ini. Nanti dia tanyalah. Dia tanya, sebenarnya dia tanya tu bukan pasal dia nak tanya apa. Sebab dia tak tahu apa benda yang saya buat. Sebab bukan bidang dia. So dia tanya pumpak. Jadi proses tanya jawab tu, saya memberikan respon, saya memberikan jawapan, dia bertanya. Itu sebenarnya proses meningkatkan kefahaman kita. Meningkatkan kefahaman kita. Okay? Nah, itu yang saya buatlah. Itu pengalaman saya sendirilah. Semalam ada pelajar yang tanya macam tu. Saya share lah pengalaman saya. Jadi ada kawan saya yang sama dengan saya belajar, tapi dia ni suka duduk diam-diam. Saya tak tahulah you pun adakah kategori sama macam kawan saya tu. Dia duduk siap-siap, diam-diam, sorang-sorang, baca sorang-sorang, rajin baca apa semua. Tapi dia duduk sorang-sorang. Saya tanya pun dia tak bersedia untuk berkongsi apa kajian yang dia buat. Walaupun dia bidang lain, tapi tak apalah, kita nak berbincang, memberi ruang kepada kita untuk berkongsi pengetahuan. Kadang-kadang ada ketikanya tu macam kumpulan saya tu, masa saya bentang tu, ada yang memberikan respon. Kebetulan dia pernah pergi ke, masa tu dia kata, masa dia pergi ke Oxford University tu, dia pergi ke library Oxford tu, dia kata dia jumpa bahan yang saya sedang cari. Dia boleh advance kat dia. Padahal bukan bidang dia. Dia cuma kebetulan dia jumpa. You cuba pergi ke Oxford punya library, dia kata. Oxford punya library, saya pernah nampak ada satu buku bercerita tentang apa yang you nak buat. So saya ambil catatan lah. And then bergantung kepada saya lah, kalau saya nak pergi tak pergi, at least saya dah ada maklumat tu. Ini kelebihan dia lah bila kita ada kumpulan macam ni. You set lah dalam kelas ni ada 9 orang ni.
You setkan macam itu, you buat perbincangan. Perbincangan tak lama, 10 minit, 5 minit, 15 minit. Buatkan satu sesi macam tu. Supaya kita boleh berkongsi pengalaman dan juga pengetahuan termasuklah kefahaman kita tentang subjek kaedah penyelidikan. Ini saya rasa kita tak terbiasa dengan budaya macam ni. Apa lagi nak berkongsi kita punya pengetahuan, kita punya kemahiran. Kita rasa malu, macam takut salah, apa semua tu. Sebenarnya dalam konteks ni tak ada istilah malu ataupun takut salah. Kalau salah dibetulkan. Itu yang dia punya prinsip dia lah. So itu yang ketiga. Yang keempat, selalu bercerita dengan orang. Okay, bercerita dengan orang. Itu yang keempat. Bercerita dengan orang, kenapa saya kata bercerita dengan orang? Bila kita bercerita dengan orang, satu peluang yang kita boleh dapat ialah kita menajamkan kita punya kefahaman. Menajamkan kita punya kefahaman. Okay? Katakanlah kita ada kawan, ni kat sekolah ke apalah, cikgu ke apa kan, kawan kita, kawan baik kita. Okey, kau duduk sini, dengar aku nak cerita sikit pasal kaedah penyelidikan. Dia pun tak tahu apa benda pun. Tak apa, kau duduk je. Nanti kalau lepas ni aku belanja teh tarik. Okey, kau duduk, dengar. Kaedah penyelidikan ni sebenarnya, you pun ceritalah apa yang you dah baca. Of course you baca lah, you kena baca. You cerita gini, pang, pung, pang, pung, pang, pung, pang, pung. Kadang-kadang bila kita nak buat ni, kita perlukan macam ni, macam ni. Jadi dia pun dengar je, ya ke? Ya. Tak apalah. Itu yang keempat yang boleh difikirkan. Tapi saya tak tahulah setakat mana you mampu nak buat. Kita ni penuh dengan rasa malu. Rasa malu. Itu sebab kita sentiasa tertinggal di belakang berbanding dengan orang-orang di negara maju. Kita ni banyak tertinggal. Sebab ni kita banyak berdasarkan kepada assumption and then tak bersedia untuk berkongsi lokek pengetahuan dan sebagainya. So itu antaranya lah. Jadi saya punya suggestion, saya punya advice, bukan hanya subjek ni, dalam apa juga pekerjaan, dalam apa juga subjek yang you ambil. At least saya nampak tadi ada 4 ni yang you boleh cuba amalkan. You akan jadi seorang yang lebih wise. Wise and then bukan kata tak ada rasa malu. Mana boleh, manusia mesti ada rasa malu. Tak boleh rasa malu. Tetapi malu yang bertempat. Itu orang kata malu bertanya sesat jalan. Inilah dia jadi ni, sesat jalan. Okay, itu dia punya 4 lah yang saya nampak. Cubalah praktikkan. Ya, untuk proses pembelajaran ni. Kalau tak nanti dia jadi macam itulah, diam. Adalah sekali-sekala tanya dalam WhatsApp tu, senyap je kan. Itu yang saya nampak lah. Okay, itu dia punya, orang kata pengenalan. Mereka untuk mengingatkan balik macam mana kita boleh buat. Okay. Jadi kalau buat dengan tak itu terserah masing-masing lah. Masing-masing terserah. Kalau nak buat, tak nak buat rasa ini semua buang masa pun sama, tak ada masalah. Saya cuma menyampaikan apa yang saya rasa boleh dikongsikan. Okey, ada nak tanya? Ada persoalan? Right, kalau tak ada, sebelum saya masuk kepada kajian kualitatif ni, saya cuma nak share dia punya senario dia. Okay, senario dia. Kalau you kadang-kadang chemistry, kimia kan, ataupun mathematics, ataupun pembangunan pendidikan, ataupun PTV. Kadang-kadang kita nak buat eksperimen, right? Dalam kita punya kajian pendidikan tu, kita nak buat eksperimen. Nak buat eksperimen. Jadi, contohnya katalah, you bangunkan satu alat bantu ke apa kan, alat bantu ataupun modul ke apa, you nak try sama ada modul tu berkesan ataupun tidak, ataupun software, macam-macam lah, you try out, and then you bangunkan, and then selepas you dah bangunkan, you test dia, test run sama ada
boleh tak boleh dilaksanakan dengan apa nama tu, dilakukan uji cuba macam tu. And then bila dah ready, you run, you laksanakan eksperimen tu. Cuma sekarang ni kena fikirkanlah dengan keadaan pandemik ni, kadang-kadang eksperimental di dalam kelas itu tak sesuai sebab dari segi social distancing and then dia punya SOP. So you sekarang ni dah boleh fikirkan apa dia punya topik kajian yang sesuai untuk dalam keadaan pandemik ni. Alright? Jangan tak difikir biasanya pelajar ni, saya sebenarnya dah menyelia ni ratusan orang. You imagine kalau dah menyelia ratusan orang ni, macam-macam perangai yang kita jumpa. Patternnya lebih kurang sama saja. Patternnya lebih kurang sama. Sekarang ni belajar. Saya pun selalu sebutkan. Mulai dari sekarang dah fikir benda yang you nak buat. Bukanlah semestinya benda tu akan jadi sebagai tajuk kajian ataupun topik kajian kita yang sebenar pada masa kajian pendidikan tu. Tetapi kita dah fikirkan apa dia punya skop kajian yang kita rasa kita nak buat. Right, kita nak buat. Dah kena start daripada sekarang. Tetapi biasalah dah daftar baru fikir. Dah daftar baru fikir. Inilah pelajar yang biasa saya jumpa. Majority macam itulah. Bukan semua tetapi majority. Saya harap you practice yang saya maksudkan lah. Sekarang dah boleh fikir. Sebab aktiviti tugasan, proposal dan juga apa nama tu literature review tu dan simulasi data dan sebagainya, itu sebenarnya dah boleh difikirkan sebagai satu kajian potensi kajian pendidikan bila you daftar nanti. Ini pun sama, terserah kepada you. Alright? Jadi bila saya kata macam tu, biasanya katalah nak buat eksperimen. So bila buat eksperimen tu, kenapa kita nak eksperimen? Kita nak mencuba uji cuba. Menguji cuba alat bantu yang kita dah bangunkan. So jadi ataupun pendekatan pengajaran ataupun strategi pengajaran yang saya dah bangunkan berasaskan konstruktivis ke apa ke, saya dah bangunkan dalam pembelajaran matematik. Katalah matematik, topik apa dalam pembelajaran matematik, topik apa yang paling susah. Contohnya macam itulah. So saya dah bangunkan. Jadi bila saya nak try sama ada boleh tak boleh, so saya buat, saya pilotkan dulu. Saya test dulu sama ada boleh tak dia punya apa nama software ataupun alat bantu itu dilaksanakan. Jadi bila dah kerasa dia punya analisisnya, bila saya semak, maknanya oh ini alat bantunya dah ready. So saya akan buat eksperimen. Jadi bila nak buat eksperimen, saya kena identify siapa mereka. Okay, siapa mereka. So saya identify. Katalah pelajar darjah apa nama tu 5 ataupun tingkatan 3 ataupun tingkatan 2. Terserahlah mana kita punya subjek yang kita nak study. Ataupun software ataupun kaedah strategi tadi tu untuk subjek apa dan topik apa untuk tingkat apa. Itu kita yang decide. Jadi bila dah ready, kita dah identify siapa, kita bangunkan pula yang dipanggil ujian. Ujian tu bergantung apa yang kita nak uji. Right? Kalau kita nak uji dia punya kemahiran menjawab soalan matematik ataupun kimia, apa sajalah jadual berkala contohnya, jadual berkala. Kadang-kadang jadual berkala ni bagi pelajar ni susah nak hafal. Acid, base, apa semua tu dia pening kepala dan susah nak hafal. Mungkin you come out dengan satu kaedah yang boleh membantu pelajar mengingat jadual skala ni apa nama tu dalam kimia tu supaya pelajar boleh ingat dengan mudah. So itu antara yang you dah bangunkan. So jadi apa yang you nak uji? You nak uji tahap pengetahuan dia, kemahiran dia ataupun apa. Kadang-kadang kalau yang kaji tentang katakanlah tentang aspek psikologi, macam saya ni psikologi pendidikan.
So aspek psikologi. So dia punya ujian dia adalah bukan ujian kemahiran menjawab soalan matematik tu, tetapi dia punya kesan terhadap perubahan psikologi pelajar. Contohnya apa yang kita nak ukur, motivasi dia, alright, ataupun apa nama tu, perasaan gembira dia yang kita nak ukur. Contoh macam tu ya. So jadi kita bangunkan satu ujian untuk mengukur perubahan tersebut. Katakanlah, jadi bila kita dah bangunkan, biasanya kita akan ada ujian pra dan ujian post. Ini rasanya Dr. Mus pun ada sebut ni, ujian pra dan ujian post. So sebelum kita laksanakan pengajaran, sesi pengajaran pembelajaran tu, katalah sesi pengajaran pembelajaran tu memakan masa selama 10 sesi. Okay, 10 sesi. Eksperimen tu 10 sesi. Sebelum dilaksanakan, kita bagikan set ujian itu. Tadi saya kata ujian itu bergantung apa yang kita nak test, apa yang kita nak uji. Jadi kita bagikan set ujian tu untuk mereka respon. Kedua-duanya sekali. Kalau macam eksperimen ni biasanya ada dua kumpulan kan. Satu kumpulan kawalan, satu lagi kumpulan eksperimen. So jadi kita buatlah. Jadi kedua-duanya kita test. Bagikan test tu, dah habis menjawab test tu, kita rekodkan dia punya hasil test tu, and then kita run eksperimen tu. Okay, kita laksanakan eksperimen tu selama 10 sesi. Lepas habis je 10 sesi, kita buat pula ujian post. Ujian post iaitu memberikan ujian yang sama tadi pada akhir sesi pengajaran. So kita test dia punya pencapaian dia. Pencapaian ke ataupun perubahan psikologi dia ke, itu bergantung kepada apa yang kita nak test. Okey, dah settle eksperimen tu ya. Jadi analisis kita akan melihat perbandingan antara ujian pra dan ujian post. Ujian pra dan ujian post. Okey. Jadi kalau kita tengok contohnya antara ujian pra dan ujian post, kenapa kita test itu? Sebab kita nak tengok ada tak perubahan. Ada tak perubahan. Kalau ada perubahan, maknanya kemungkinan mungkin kita punya software, kita punya strategi, kita punya kaedah itu merupakan satu perkara yang berkesan dalam meningkatkan kemahiran. So itu antara pendekatan kajian kuantitatif. Kuantitatif. Ni Diana ni apa pasal nak tidur je ni matanya, kenapa? Malam tadi tidur pukul berapa Diana? Jam berapa tidur? Tak, Ni. masa saya sedih. Kenapa? Tak tahu. Malam Hai. Tiba-tiba sedih. Dengar saya mengajar terus sedih. Waduh, apa benda yang saya cakap ni? Mata saya pedih. Apa? Ya, pedih. Pedih apa juga yang dia buat dia tu. Okay, so jadi bila kita test macam tu, ada ujian pra, ujian post. So kita buat analisis, nak melihat perbezaan antara ujian pra dan ujian post. Kan ada analisis kan untuk melihat perbezaan. Tengok apa yang kita nak tengok. Perbezaan apa yang kita nak test. Kadang-kadang kita nak tengok ada dua variabel antara dua variabel. Kita gunakan ujian T ataupun T-test. Ataupun kita nak tengok antara 3, 4 ataupun 3 variabel ataupun lebih. Mungkin kita akan gunakan ANOVA. ANOVA, MANOVA, MANCOVA, ANCOVA, macam-macam. Okay? Itu antara analisis statistik yang kita akan gunakan. So, untuk membuat pengujian melihat perbezaan. So itu kajian kuantitatif. Kajian kuantitatif. Tapi kalau nak bezakan, kalau kadang-kadang itu kajian kuantitatif, right? Sekarang ni kalau kajian kuantitatif you bagi test, jawab, that's it. Right? Cuma kita tak boleh nak explore kenapa dia tak boleh jawab. Yang tadi kenapa dia boleh jawab. Yang ini kenapa dia boleh jawab dengan baik. Yang ini dia boleh jawab tetapi tidak begitu baik. Dia jawab tapi salah. Jadi dari situ tu kadang-kadang kita tak boleh nak explain kenapa keadaan tersebut berlaku. Okay. Inilah dia datangnya yang dikatakan kajian kualitatif. Kualitatif yang menguji dan meneroka
pengalaman pelajar yang mengikuti kelas-kelas berkenaan. Okey, pengalaman pelajar yang mengikuti kelas-kelas berkenaan. Katakan tadi ada 10 sesi kan? So, pengalaman dia mengikuti kelas tu. Jadi kita tak tahu macam mana dia mengikuti kelas tu, apa yang berlaku, adakah dia happy mengikuti kelas tu ataupun dia rasa tak happy ataupun dia menyampah. Kita tak tahu. Okey, yang kita tahu kita bagikan test, that's it. Jadi kualitatif ni dia mengambil kira setiap pelajar yang mengikuti itu mempunyai pengalaman yang berbeza. Okey, walaupun dia boleh menjawab dengan baik, okey, menjawab dengan baik. Contohnya katakanlah soalan mathematics ataupun chemistry, dia boleh jawab dengan baik. Pelajar A dia jawab dengan baik. Pelajar B dia jawab dengan baik. Pelajar C pun dia jawab dengan baik. Tetapi bila kita tengok dari segi cara dia menjawab, cara dia faham, cara dia membuat, ketiga-tiga ni mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Okey, yang berbeza. Contoh yang mudah macam ni lah. Macam kita kan, kalau masa SPM dulu kan, masa SPM dulu, ada yang cemerlang. Okey, ada yang straight A's. Adalah ambil 9 subjek kan. 9, dia straight A's. Right, straight A's. Katakanlah semua dapat straight A's. Itu dari segi dia punya statistical number dia, straight A's. Okay. Tetapi cara dia mendapat straight A's itu berbeza-beza antara satu sama lain. Okay. Itu dia punya keunikan kajian kualitatif kat sini. Kajian kualitatif iaitu mengambil kira pengalaman setiap pelajar secara unik. Secara unik. Itu kita kata maksud macam itulah. Jadi kalau kita tengok SPM tadi, straight A's, dia ni straight A's. Ada pelajar ni dia dapat straight A's. Yang ini pun straight A's. Yang ini pun straight A's. Adalah 3-4 orang straight A's. Katalah 4 orang straight A's. Orang yang pertama ni merupakan pelajar yang sentiasa bekerja keras. Tuition lah, dan sentiasa berbincang dengan cikgu, buat tugasan, habis kelas datang jumpa cikgu dan sebagainya. Macam-macam. Tanya kawan, buat itu, buat ini. Sangat rajin dan bekerja keras. Dia dapat straight A's. Okay? Ini senario dia. Pelajar yang kedua ni, dia dapat straight A's. Tapi dia tak buat macam tu. Yang dia buat adalah, semasa dalam kelas, dia sentiasa dengar cakap cikgu. Cikgu suruh buat apa, dia buat. Cikgu ni dia terlibat dalam kelas. Kat rumah, dia tak buat apa-apa. Keluar daripada kelas, dia tak buat apa pun. Right? Kadang-kadang, in fact, kerja rumah pun kadang-kadang dia tak hantar. Okay? Tak hantar. Tapi dalam kelas itu, dia berikan tumpuan sepenuhnya. Sentiasa terlibat secara aktif dalam kelas. Dia dapat straight A's. Okay? Kemudian ada lagi satu pelajar yang ketiga ni. Right? Pelajar yang ketiga ni tak buat apa-apa pun dalam kelas pun dia dengar macam dengar tak dengar. Alright? Kat rumah tak belajar. Okay? Kat rumah tak belajar. Tak nampak dia belajar lah. Balik dah. Main bola lah. Apalah. Ini apa semua macam-macam. Jalan sana jalan sini. Still dapat straight A's. Okay? And then satu lagi pelajar ni. Dia pattern ni lain. Dalam kelas dia macam diam je. Okay? Diam je. Tak terlibat pun. Okay. Tapi dia banyak pergi ke tuition center. Sampai 2-3 tuition dia pergi. tuition sini. Sana pun habis masa dengan tuition. And then finally, dia dapat straight A's. You nampak tak dia punya perbezaan dekat situ? Still straight A's tetapi dalam keadaan yang berbeza-beza. Inilah dia kajian kualitatif. Ingin meneroka pengalaman pelajar semasa mengikuti eksperimental berkenaan. Sebab itu kalau macam tadi eksperimen tu kan ada kumpulan kawalan, ada kumpulan eksperimen. Kumpulan kawalan katalah 30 orang. Kumpulan eksperimen pun katalah ada 30 orang. Right? Sebab kita nak tengok berdasarkan kepada konsensus. Konsensus daripada 30 itu berapa ramai. Dia cerita macam itulah. Sebab itu dipanggil konsensus tu. Daripada kumpulan kawalan ini pula, berapa ramai
Itu cerita konsensus kan? Majority ataupun minority. Itu dia punya perkiraan dia. Sedangkan kajian kualitatif ini dia tak tengok berapa ramai. Dia tengok secara spesifik. Tiap-tiap individu itu secara unik. So jadi dia tak set 30. Ini nanti kita akan discuss dalam topik persampelan dalam kajian kualitatif. Persampelan dalam kajian kualitatif. Jadi dia tak kira 30 kumpulan kawalan, 30 kumpulan eksperimen. Jadi dia ada pemilihan tertentu. Kerana apa? Sebab dia mengambil kira pengalaman setiap pelajar itu berbeza-beza. Okay? Berbeza-beza. Jadi kalau dia nak ambil 5 orang, okay. Right? 5 orang, okay. Mungkin kalau dia nak tetapkan pun boleh. Mungkin adalah sedikit variasi dia. Katakanlah dari segi pencapaian tadi, daripada 30 pelajar ni, dapat dibagikan kepada 3 kumpulan yang utama, iaitu kumpulan pencapaian tinggi, sederhana dan rendah. Mungkin yang boleh dibuat oleh pengkaji kualitatif ni, contoh dia pilih 2 orang daripada kumpulan yang rendah, 2 daripada sederhana dan 2 daripada tinggi. Contohnya macam tu. Sebab dia nak tengok perspektif orang pelajar daripada kumpulan yang rendah ni. Perspektif daripada yang sederhana. Perspektif daripada yang cemerlang. You imagine, bila kita explore 2 sini, 2 sini, 2 sini, nanti bila kita analisis, kita bandingkan dia punya pengalaman tu, nanti kita akan nampak dia punya pattern dia. Okay, dia punya pattern dia. Yang pelajar yang rendah ni kenapa dia boleh rendah, yang ini kenapa dia sederhana dan yang ini kenapa dia cemerlang. Itu dia punya keunikan kajian kualitatif. Itu nampak tak dia punya prosesnya tu? Jadi dalam 2 keadaan tu, sebab saya kata dalam tugasan tu kan ada proposal kuantitatif kualitatif kan? Ingat kan kajian proposal tu kuantitatif dan kualitatif. Sebenarnya benda yang sama you boleh pusing jadikan 2 jenis assignment. Contoh yang saya bagi tadi macam tu kan? Alright? Nampak tak? Dengan kajian eksperimental tu saja. Daripada eksperimental kita boleh tarik kepada proposal kuantitatif. Bila kita tengok daripada perspektif pengalaman setiap individu ataupun pelajar yang mengikuti eksperimental tu, dia dah jadi kajian kualitatif. Nampak? Benda yang sama, sebab tu dulu kelas yang pertama saya kata, sebenarnya you guna benda yang sama, you pusing sikit saja, dia akan menghasilkan 2 jenis proposal yang berbeza. In fact, kalau contohnya you nak explore lebih komprehensif, dia akan menghasilkan 3 jenis proposal. Boleh menghasilkan 3 jenis proposal, iaitu proposal kajian kuantitatif, proposal kajian kualitatif dan proposal kajian gabungan, mixed method. Nampak? Ada 3 kan? You pusing saja, ada 3. Kalau yang you tengok perspektif eksperimental saja, itu kuantitatif. Kalau you tengok pengalaman pelajar yang mengikuti eksperimen tu, kualitatif. Okay? Tapi kalau you gabungkan 2 ni, okay, gabungkan ni 2 ni, jadilah yang ketiga. Proposal jenis yang ketiga. Ini dia yang saya maksudkan. Jadi kena pandailah. You kena discuss lah. Setakat ni sejauh mana you discuss dengan kawan-kawan. 9 orang ni. Setakat ni berapa kali pernah discuss secara langsung. Sekarang ni online kan. Buat set je meeting, online meeting, discuss saja. Berapa kali dah? Agak-agak. Ke tak pernah? Tak pernah. Apalah awak ni. Macam mana nak maju? Saya selalu sebut bukan kepada you sajalah, kepada anak saya pun. Saya selalu sebut macam tu lah. Macam mana nak maju kalau macam ni? Kan? Itu cerita kepada anak saya lah. Nak maju, we have to have something. Okay? To have something. Itu cerita dia. Maknanya, we have to have something. What we mean by to have something adalah
kita perlu ada kriteria yang diperlukan, satu. Okey, satu. Dua, kita perlu ada kriteria yang membezakan kita daripada orang yang ramai-ramai ni. Dan kita ada kelebihan kat situ. Then baru boleh maju. Okey. Lepas ni saya nak dengar lah. Dah mula ada inisiatif buat meeting dah secara online, discuss, pilihlah topik apa saja pun topik kan banyak tu. Kalau ikut course information tu kan macam-macam topik ada kan. Okey, kita besok weekend ni kita cuba meeting sekejap. Saya nak tengok meeting. Alright, boleh tak? Siapa nak initiate tu? Weekend ni hari Jumaat. Jumaat ada apa? Free tak Jumaat? Jumaat ada apa? Senyap je ni. Aduh ya. Jumaat tak ada apa-apa kan? Kelas pun tak ada kan? Jumaat saya ada kelas, Doktor. Kelas apa? Kelas saya design hari Jumaat. Jumaat kan cuti? Sebab kita orang arrange balik jadual sebab ada yang clash. So Doktor tukar hari Jumaat. Siapa yang ajar tu? Dr. Sharifah. Aduh. Tapi mungkin tak tahulah. Mungkin minggu ni tak tahulah. Tapi biasa memang kelas kita orang hari Jumaat. Okey, gini. Jumaat itu pagi ke petang? Pagi. Biasa petang tapi bila dah cuti sekolah kan buat pagi lah tukar. Apalah awak punya jadual ni huru-hara macam mana ni, pagi petang, mana boleh gitu. Bagi tahu dengan Dr. Sharifah tu. Matematik Sebab kita ni fleksibel dengan situasi. Bukan, bila dah cuti sekolah. Bukan, bagi tahu dengan Dr. Sharifah tu. Jangan fleksibel tu betul boleh. Tapi kalau boleh jangan fleksibelnya macam tu. Pung naik atas bawah. Jadi orang nak selit tu dah susah. Biasanya nanti dah kena sini. Oh dia dah jadi pindah petang pula. Seminggu lepas pagi ni dah pindah petang pula. Jadi itu dia punya cerita dia lah. So macam mana Jumaat petang? Saya nak tengok seorang set. Siapa inisiatif? Take inisiatif untuk set tu petang. Saya nak tengok. Tak salah lama. 15 minit cukup. Pilih satu topik. And then you discuss. Doktor Jumaat kerja, Doktor. Okey. Sabtu. Sabtu jangan Dr. Sharifah pindah Sabtu pula kelas. Dr. Sharifah ni pun satu hal juga Prof, Sabtu saya ada exam. Midterm test statistik. Midterm test pula. Statistik. Siapa ajar? 19. Prof Saleh. Aduh, hai. Okey, you bincang 9 orang ni, you bincang, you cari satu masa. Saya kata cuma 15 minit kan? 15 minit, okey? You setkan time tu, you setkan dia punya meeting, nanti share saya dia punya address. Saya nak join. Okey, saya nak join. At least saya bagi advice lah macam mana proses ni dan sebagainya. Boleh? Jangan lama-lama, dalam minggu ni lah. Ni hari apa? Hari ni hari Rabu. So dalam minggu ni, minggu depan ke tengoklah. You set kan, cari waktu. Dalam setengah jam lah, katakan set setengah jam untuk perbincangan secara spesifik tentang, pilihlah satu-satu topik yang you nak bincang. Okay? And then you bagi tahu saya. Kalau you kata boleh meeting pukul 11.30 malam, okay, you bagi tahu saya. Saya tunggu 11.30 malam. Yang penting saya nak tengok macam mana you gunakan apa yang saya cadangkan tadi tu perbincangan. Itu dia sebab macam simple lah, ni analogi je kan. You ni mengajar sains, you mengajar matematik, you ajar PTV, you belajar berkenaan dengan pembangunan pendidikan kan. You belajar benda-benda yang masters level. Sepatutnya you dah boleh berfikir secara kreatif. So you setkan macam tu sebab satu cara untuk menjadi seorang yang kreatif ialah you kena share you punya idea.
Okay, you tak pandai share, maknanya susah nak jadi orang yang kreatif. Simple lah logiknya. You tengok lidi penyapu kan, lidi penyapu kalau ambil satu batang, you senang aja you patahkan kan. You pegang, you jentik je dia boleh patah. Okay. Itu satu contoh analogi yang simple lah. Tapi kalau you ambil satu penyapu, kata ada 100 batang, you susah nak patah. Maksudnya kalau satu, you nak sapu macam mana? Satu batang lidi, macam mana you nak sapu? You kena sapu, you kena banyak lidi baru boleh sapu. Maknanya kalau you bercerita duduk seorang-seorang, you hebat mana pun baca, you tak larat nak cover semua tu. Jadi bila dengan ramai-ramai ni, at least, salah lah, rasanya itu salah, ini bukan, tapi biasa, tak apalah, mula-mula mungkin cara perbincangan dia macam tu. Nanti lama-lama you dah mula pandai. Okay? Tak adalah kata, salah, mana ada. Kalau gaduh macam tu, memang sekali je lah meeting tu. Lepas tu dah tak ada dah meeting. Jadi dia punya cerita, dia pun pandai berargumen dan sebagainya. Alright? Okay, you set, you cari masa and then you bagi tahu saya. Right? Jangan lebih daripada setengah jam. Set. Itu je. Nanti bila you di sekolah, inilah dia antara kemahiran-kemahiran yang you akan bawa ke dalam sekolah. Itu yang kita perlukan. Okay, now bagi peluang saya share saya punya screen. Kajian kualitatif ni, you nak off dulu you punya video tu pun tak apalah. Nanti last kali nanti boleh buka balik. Sekejap Petang-petang ni dia semua kelas kan pukul 4, dia jadi lambat dia punya pergerakan dia. Internet ni pun jadi slow. Lambat pula ni. Okay, saya cuba tengok you punya e-learning ni Now, dalam kualitatif ni, kalau you tengok dekat sini, saya ada share tiga bahan yang boleh dibaca dan boleh dijadikan panduan. Ini yang satu, designing qualitative study. So ini dia punya apa nama? Sekejap Ini dia punya bahan dia. Cubalah tengok pelan-pelan baca. And then try to get some idea. Dapat dia punya kefahaman. Okay. Ini dalam konteks apa nama? Early hearing detection and intervention. So dia study tentang Verman early hearing detection and intervention. So dia macam mana dia menggunakan pendekatan kualitatif dalam melaksanakan kajian ni. Ini nanti you tengoklah. Okay. And then saya masukkan juga introduction to qualitative method. Ini saya ambil daripada apa nama Bridget Young daripada University of Liverpool and Darko Heron University of Split. Ini rasanya Austria ni, saya pun tak pasti. Jadi you boleh semak di sini dari ini PowerPoint yang dia share.
Ini yang saya kata, mereka ni tak lokek. PowerPoint dia share. Kalau kita ni PowerPoint kita tak share. Simpan je. Tak mau orang pakai kita punya. Pada dia tak kisah. Nak ambil, nak pakai, tak ada isu. Alright, so bacalah. Ni dia punya penjelasan tentang kajian kualitatif. And then ni satu lagi, buku berkenaan dengan kajian kualitatif pun sama. Ada 518 muka surat. Rajin tak rajin je lah ya. Macam tadi saya kata, cubalah ambil masa, sibuk macam mana pun, ambillah masa setengah jam, 1 jam dalam satu hari untuk menyelak-nyelak buku ni. You with Flick tahun 2009. Jadi buku ni, kalau masa tahun 2010 ni, 2009, 2010, tak boleh dapat secara free macam ni. Sebab kita perlu beli. Jadi sekarang ni ada cetakan yang baru, 2018, 2019, even 2020. So dia bagi free saja cetakan ni, secara free. Siapa-siapa yang nak download. Cuma yang kita tak jumpa dekat Malaysia lah. Orang yang tulis buku ni ada version baru je, yang version lama tu okey dia bagi free. Siapa nak download tak ada masalah. Kita tak jumpa lagi budaya tu. Sebab tu tadi saya kata kita ni tak maju-maju. Ini pun sama, boleh semak lah. Okey. Bahan yang saya dah share. Okey, kalau you tengok dekat sini. Sekejap. Sekejap ya. Ini nanti saya share dalam e-learning ya. Saya belum masukkan dalam e-learning tu. Nanti saya akan masukkan. And you boleh semak lah. Okay, nanti saya sharekan dalam e-learning. Right. Now, ini perbincangan tentang kualitatif. Tadi saya dah tunjukkan dua keadaan di mana dalam satu kajian yang sama, dua kaedah penyelidikan boleh ataupun dua reka bentuk penyelidikan boleh digunakan, iaitu kuantitatif dan kualitatif. Macam mana dalam kajian eksperimental yang kita buat tu, kita boleh buat secara kuantitatif dan juga secara kualitatif. Jadi kalau kita bercerita tentang reka bentuk design, reka bentuk penyelidikan, dalam banyak buku, ini rasanya saya ada share ni, 2014 Creswell ni, Educational Research. Kalau you perhatikan, kebanyakan buku dia suggest kalau membincangkan tentang reka bentuk kajian itu, ada 3 perkara utama yang perlu dibincangkan, iaitu yang pertama, data collection, iaitu pengumpulan data. Yang kedua, analisis data. Dan juga yang ketiga, pelaporan data, menulis laporan. Jadi, 3 benda ni perlu dibincangkan dalam reka bentuk. Kalau saya boleh share, yang ini. Okay, sekejap. Ini saya boleh share. Dalam saya punya blog ada, in fact dalam e-learning tu memang saya ada share pun. Okay, ini saya ada share ni dalam e-learning.
Ini dalam saya punya blog. Kalau you nak tengok pun boleh lah. You buka saja blog tu, you boleh dapat. Jadi reka bentuk kajian tu dia akan bercerita pada sinilah, bab 3. Okay, bab 3. Reka bentuk kajian. Alright. So jadi bila bercerita tentang reka bentuk kajian tu, 3 perkara yang utama yang perlu dibincangkan adalah pengumpulan data, analisis data dan juga penulisan laporan, laporan daripada hasil kajian itulah. Dalam pengumpulan data, dalam data collection tu, at least ada 2 perkara yang you kena highlight. Pertama, dia punya populasi dan persampelan. Yang kedua, dia punya instrumen kajian yang digunakan. So jadi ada 2 kat situ ya. Pertama, dia punya populasi dan persampelan, siapa yang kita kaji, macam mana kita pilih, kenapa kita pilih mereka. And then yang kedua, instrumen kajian. Apa instrumen yang kita gunakan? Kalau kita kata instrumen yang kita gunakan, instrumen yang kita gunakan soal selidik. Soal selidik. Jadi sedikit sebanyak sudah menggambarkan kajian kita itu menggunakan pendekatan kaedah ataupun reka bentuk kuantitatif. Kuantitatif. Jadi yang pertama tadi persampelan. Persampelan biasanya dalam kajian kuantitatif, membezakan kajian kuantitatif dengan kualitatif ni dari segi pemilihan sampel. Kalau kajian kuantitatif biasanya menggunakan kaedah persampelan rawak. Ni pun rasanya Dr. Mus dah ada discuss persampelan rawak. Dan bukan kata tak boleh persampelan tidak rawak, tetapi kebiasaannya kalau kajian kuantitatif ini menggunakan kaedah persampelan rawak. Rawak tu nanti kan Dr. Mus kan dah sebut macam-macam, ada rawak mudah, rawak berserata, rawak kluster dan macam-macam jenis rawak. Manakala kajian kualitatif kebanyakannya, ini pun sama saya sebut kebanyakannya, menggunakan kaedah interview. Kaedah interview. So dari situ kita nampak bahawa apa kita punya reka bentuk kajian. Right? Itu 2 benda lah. And then yang kedua iaitu analisis data. Analisis data. Iaitu macam mana data kita analisis. Kalau kita bercerita data itu dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis statistik. Statistik. Dah jelas dah. Statistik memang kajian kuantitatif. Samalah tugasan proposal tu. Kalau you dah sentuh macam ni, memang proposal kuantitatif. Tetapi kalau kita kata tadi dia punya instrumennya temu bual, protokol temu bual, dan bila cerita tentang analisis data, kita bercerita tentang analisis kandungan. Nanti kita cerita analisis data kualitatif lepas dalam kelas-kelas yang berikutnya. Kalau kita sebut macam tu, analisis data yang kita gunakan adalah analisis kandungan daripada teks perbualan. Tadi interview kan, perbualan. Dah jelas dah. Itu kajian kualitatif. Kajian kualitatif. So jangan confuse kat situ ya. Kalau you prepare proposal tadi ada 2 tu, kuantitatif dan kualitatif. Bila sebut yang macam yang pertama tadi, statistik, rawak, kemudian instrumen digunakan, soal selidik, itu dah menggambarkan proposal kajian kuantitatif. Tapi kalau populasi yang dipilih itu secara tidak rawak, kemudian instrumen yang digunakan adalah protokol temu bual, right? Dan data yang digunakan untuk menganalisis itu adalah analisis kandungan teks, analisis kandungan daripada teks perbualan. Itu iaitu report writing tu, So kita akan laporkan kita punya
hasil dapatan kajian itu dalam bentuk yang macam mana. Okey, dalam bentuk yang macam mana. Kalau tadi statistik, kita laporkan dalam bentuk statistik yang kita dah sebutlah. ANOVA ke, t-test ke, correlation ke, apa ke, kan so itu kita paparkan. Tapi kalau yang ini mungkin, kalau kualitatif tu mungkin tema lah ataupun isu, benda-benda yang macam tu kan konstruk. So itu jelas pergi kepada kajian kualitatif. Itulah yang saya kata tadi, dengan membezakan yang itu saja, dua jenis proposal kita boleh hasilkan. Kalau kita pandai, kita nak guna kaedah gabungan, so dia akan menghasilkan 3 jenis proposal. Okey, ada soalan dekat situ. Nampak tak macam mana kita boleh bezakan tu? Jangan keliru Jangan sini soal sidik tapi sini analisis kandungan. Sini temu bual tapi sini statistik. Dia dah tak selari lah. Maknanya dia tak selari dah yang itu. Ada soalan? Tak ada Jadi saya sengaja sebutkan dekat sini beberapa contoh kajian kualitatif. Yang pertama, reka bentuk grounded theory ataupun teori grounded. Grounded ni dalam perkataan kita ni sebenarnya susah nak digunakan sebab kita punya BM ni, bahasa Malaysia ni, dia masih lagi belum ada perkataan tu. Biasanya kita gunakan grounded. Grounded. Kita inverted comma ataupun italickan. Reka bentuk teori grounded. Grounded. Itu kita tulis macam tu lah. And then yang kedua, reka bentuk etnografi. Etnografi. Itu satu lagi reka bentuk yang biasa digunakan. Satu lagi iaitu reka bentuk naratif. Naratif. Itu satu lagi jenis ataupun reka bentuk yang biasa kita jumpa. And then finally, case study. Dia punya reka bentuk case study. Case study, kajian case. Reka bentuk kajian case. So ini antara yang biasa kita jumpa. Sebenarnya banyak lagi lah. Saya sengaja highlight 4 saja. Now, tengok grounded ni. Kalau you perhatikan ni, grounded ni kenapa kita kata grounded? Study a number of individuals who have all experience and action, interaction and process. So maknanya, kalau you perhatikan, kita ambil contoh MH370 kan, MH370. Kita nak study tentang macam mana mangsa ni, ataupun bukan mangsa lah, keluarga mangsa ni menangani tekanan emosional. Contoh macam tu tekanan emosional. Okay, tekanan emosional. Mungkin kalau kita ni, kita tak merasakan dia punya kesukaran dan kesedihan secara emosional tentang kejadian tu sebab kita bukan family kita. You imagine saudara mara ni yang dilaporkan hilang, mati tu anak dia, kakak dia, ataupun abang dia, ataupun mak dia, ataupun pakcik dia, ataupun suami dia, ataupun isteri dia. Suasana dia akan berbeza. Jadi kita ni yang tak ada kaitan, kita tak rasa apa-apa. Biasanya kita kata, sabar je lah, reda je lah, nak buat macam mana, macam tu. Kita bolehlah sebut, mudah untuk kita menyebut. Tetapi orang di tempat yang macam tu, okay, mereka perlu melalui satu pengalaman yang sukar untuk diterima. Sukar untuk diterima. Dia kata mati. Mana mayatnya? Mana kapal terbangnya? You bayangkan dekat situ kalau kita di tempat mereka. Satu pengalaman yang sukar untuk diterima. Jadi mereka perlu melalui fasa ni. Fasa tekanan emosional. Kesedihan yang tinggi. Macam-macam lagi. Jadi kita nak study tentang kumpulan orang ni, mangsa-mangsa ataupun kaum keluarga mangsa MH370. So kita study dia.
Alright, kita apa nama macam ni contohkan including collecting primarily interview data. So kita interview dia, right? Kita interview dia seorang-seorang berkaitan dengan macam mana dia menangani tekanan tersebut. Kita tanyalah apa saja yang berkaitan kepada relatives dia ni. So kita explore lah semua mangsa ni. Jadi bila kita dah explore, katalah kita berhasil menemuduga dalam 10-15 orang yang benar-benar melalui suasana ni. Bila kita dah interview, kita analisis data itu, kita analisis data temu bual itu. Jadi bila kita analisis itu, nanti kita akan nampak macam mana proses mereka menangani tekanan emosional. Okay? Menangani tekanan emosional. Sebelum ni kita tak tahu macam mana mereka menangani tekanan emosional. Yang kita tahu emotional theory dia kata macam ni, dia kata macam ni, dia kata macam ni. Tapi the real situation kadang-kadang memberikan gambaran yang berbeza. Teori kata macam ni, teori ni kata macam ni. Tetapi the real situation macam mana? Adakah sama dengan teori ataupun berbeza dengan teori yang kita gunakan? Jadi bila kita dah analisis, kita dapat satu dapatan, gambaran berkenaan dengan bagaimana mereka melalui pengalaman tekanan emosional tu. Right? Biasanya tekanan emosional ni kan yang penting dia tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Yang paling penting. Kita walaupun ada tekanan emosional tetapi kita dan tidak mengganggu aktiviti sehari-hari kita. Jadi kita tak tahu mereka ni mungkin setiap hari dia tak boleh fokus dalam kerja dia kerana sentiasa memikirkan macam-macam. Dia punya ni gambaran dia terdengar lah, dia terbayang anak dia masih ada, macam-macam, minta tolong. Kita tak tahu keadaan sebenar. Jadi bila kita interview mereka ni, daripada analisis data temu bual tu, kita akhirnya nanti akan emerge, timbul satu jawapan macam mana mereka melalui pengalaman yang sukar dilupakan tersebut. Itu sebab dia kata grounded. Okay? Grounded in the data from participants. Jadi kita punya explanation tadi berkenaan dengan kemahiran ataupun kemahiran kebolehan individu yang berada dalam keadaan terganggu secara emosional melalui keadaan tersebut tanpa menjejaskan kehidupan sehari-hari mereka. Mereka boleh pergi macam biasa dan sebagainya walaupun menerima tekanan yang sangat kuat. Itu sebab dia kata grounded, iaitu dapatan kajian berkenaan dengan pengalaman kaum keluarga MH, mangsa MH370 itu secara sebenar, secara langsung daripada data yang mereka berikan. Itu sebab dipanggil grounded. Berasaskan kepada data daripada participant. Nampak tak? Itu dia punya cerita dia lah. Jadi kita tak tahu apa sebenarnya, tapi bila kita analisis nanti dia nampak pattern tu. Nampak satu, nampak dia punya cerita dia. Itu grounded. Nanti kalau ada ni sebenarnya saya klik dia tak mau keluar. Dia tak mau keluar. Nanti saya cuba. Kalau ada nanti saya akan share dalam dalam e-learning. Contoh tesis yang menggunakan pendekatan grounded. Pendekatan grounded. Ada soalan? Ada soalan? Silakan. Doktor, maksudnya dia buat satu teori ke? Itu yang saya kata tadi. Kadang-kadang bila data itu dia analisis kan, dia akan timbul, dia macam tiba-tiba nampak pelan-pelan timbul daripada data tu. Ini yang dikatakan data ini sama ada selari dengan teori yang sedia ada ataupun challenging the theory yang sedia ada. Dia boleh jadi macam tu. Maknanya kadang-kadang dia boleh come out sebagai
counter kepada teori yang sedia ada, teori yang sedia ada, ataupun kadang-kadang dia menghasilkan satu teori baru. Teori baru berkenaan dengan menangani tekanan emosional, emosional dalam kalangan individu. So dia boleh saja. Cuma bezanya nanti kadang-kadang untuk come out dengan satu teori baru ni bukan satu perkara yang mudah lah. Dia melalui satu proses yang panjang. Yang biasa berlaku adalah kita challenge teori yang sedia ada. Maknanya daripada data yang kita buat itu, yang berasaskan pada data participants itu, kita analisis, akhirnya kita nampak satu jawapan, rupanya dia selari dengan teori A contohnya, teori yang kita gunakan dalam kajian kita. Selari. Ataupun ada sedikit perbezaan. Kalau teori itu dia ada 5 konstruk, tetapi yang ini dia menghasilkan 6 konstruk. Itu yang tadi yang saya kata. Yang you tanya tu, adakah menghasilkan teori? Kalau memang nak menghasilkan teori ni prosesnya panjang lah. Dia lebih challenging. Tetapi biasanya yang untuk yang kajian-kajian singkat, ringkas macam research study ataupun kajian pendidikan tu, dia biasanya dia akan comparekan dengan teori yang sedia ada. Kita nak tengok adakah sama ataupun ada tambahan. Kadang-kadang dia ada 5 konstruk, tetapi bila kita punya data ni cerita dia ada 6 sebenarnya, bukan 5 saja. Jadi kita menambah karakteristik teori yang sedia ada. Itu yang biasa berlakulah. Boleh macam tu? Sebab tu bila bila kita interview mereka, kita go deep inside kan? Kita go deep inside, bertanya tentang pengalaman sebenar mereka. Macam mana dia menangani tekanan tersebut. Okay? Ini kadang-kadang susah juga nak buat sebab kadang-kadang kita nak interview mereka ni macam-macam kekangan. Ethical lah, tidak boleh diganggu lah dan macam-macam. Ini pun satu masalah. Sebenarnya kalau kita boleh explore mereka ni, at least kita dapat satu gambaran jawapan. Kalau berlaku lagi keadaan-keadaan macam ni, maknanya kita perlu ambil kira perkara-perkara ni supaya kita boleh membantu mangsa ataupun kaum keluarga yang terlibat. Itu cerita dia. Kalau macam satu lagi MH70 yang kena tembak tu kan. Yang itu clear cut, kena tembak. Boom, jatuh habis, mati semua. Itu tahu, ini hilang. Laut ke, gunung ke, dekat hutan ke, tak ada bekas sampai sekarang. Dah berapa tahun dah ni. Dah jadi tukun agaknya. Kalau jatuh dalam laut tu, dia jadi tukun penuh dengan ikan jerung semua. Tapi tak apalah, kita doakan yang terbaik untuk mereka lah. Okay, ada lagi yang nak tanya? Now, kita tengok etnografi, kajian etnografi. Sebenarnya, bila sebut etnografi ni, banyak kajian menyentuh tentang kajian tentang satu-satu masyarakat, satu-satu masyarakat. Contohnya masyarakat apa? Masyarakat Penan, masyarakat Penan. Dia study tentang masyarakat Penan. Kenapa kita study masyarakat Penan? Sebab masyarakat tu unik. Orang dah pakai ubat gigi apa semua, dia tak nak pakai. Orang dah pakai sabun macam shower cream, dia tak mau pakai. Benda-benda yang macam tu. Pada kita unik. Kerana tidak mengikuti amalan biasa dalam masyarakat semasa. Padahal tetapi pada mereka itu bukan satu isu besar. Sebab itulah amalan dia. Dia mandi macam ni, tak pakai baju yang seperti kita pakai, dia ada pakaian tradisi dia, kan, macam-macam. Itu contoh yang biasa orang buat. Kalau you tengok National Geographic, itu banyak menggunakan pendekatan etnografik ni. Mungkin kalau kita nak ambil contoh yang lebih simple, contoh kita boleh pakai adalah kumpulan guru-guru dalam profession perguruan. Guru-guru dalam profession perguruan. You tengok kat sini,
one group of individuals, kumpulan individu in the setting where they live, work, developing a portrait of how they interact, live and work together. Jadi kalau kita nak ambil skop yang lebih spesifik, contohnya mungkin kita boleh gunakan perspektif guru. Guru-guru. Macam mana sebagai seorang guru itu mereka hidup dan bekerja dalam konteks yang sama, iaitu di sekolah. Nah, ini pun boleh kita laksanakan, iaitu dengan cara kita menemu bual mereka. Kita temu bual mereka, macam mana mereka, bergantung kepada apa yang kita nak tengok. Okay? Katakanlah tingkah laku. Tingkah laku ni macam-macam. Ni tingkah laku ni macam-macam. Tingkah laku apa yang you nak tengok? Tingkah laku mengajar, tingkah laku belajar, tingkah laku apa? Tingkah laku mendidik, pelbagai jenis tingkah laku guru di sekolah. Sama juga dengan kepercayaan, belief ni. Kepercayaan. Macam ni, maknanya kepercayaan dia tentang pelajar ni boleh belajar. Kepercayaan dia tentang sekolah ni boleh maju. Kepercayaan dia tentang masyarakat persekitaran sekolah ini merupakan masyarakat yang sangat membantu. So itu antara karakteristik yang kita boleh set, apa yang kita nak explore, apa yang kita nak teroka. Ataupun kita nak tengok penggunaan macam mana mereka berinteraksi dengan macam mana mereka berinteraksi dengan melihat aspek bahasa yang digunakan, bahasa yang digunakan pun boleh. So kita explore lah. Kita interview mereka, maknanya apa yang kita nak interview tu kita yang set, Alright? Jadi apa yang kita boleh buat kat sini ialah kita memberikan gambaran secara terperinci. Sebab tu dia kata detailed picture of culture sharing group. So bila kita cerita behavior ataupun tingkah laku, daripada analisis data guru-guru ni kita dapat satu pattern tingkah laku dia macam mana. Adakah tingkah laku tu dikaitkan dengan pengalaman mereka bekerja, adakah dikaitkan dengan jantina, kita pun tak tahu. Jadi bila kita explore, barulah kita nampak. Kalau dikaitkan dengan jantina, dia ada satu pattern. Cikgu perempuan, dia mempunyai tingkah lakunya macam ni. Cikgu laki-laki, tingkah lakunya macam ni. So itu dia. Kemudian kalau kita bandingkan antara tingkah laku cikgu lelaki dan cikgu perempuan ni, ada tak common pattern? Common pattern pun boleh kita laksanakan. Itu yang dikata detailed picture. Detailed picture. Okay, itu satu etnografi. Nanti saya cuba share juga sampel kajian etnografi. You tengok dekat etnografi punya study by Miller tahun 1992. You tengok macam mana dia susun chapter tu. Ada 11 chapter. 11 chapter tentang presidential. Ini United States punya presidential. Dia bercerita tentang seorang presiden. Contoh, you tengok macam mana dia susun dia punya laporan kajian dia. Chapter 1, Introduction to the Study. Kemudian chapter 2, Path to the Presidency. Chapter 3, Early Surprises and Challenges. 4, Building Relationships. 5, Presidential's Role. 6, Providing Vision and Leadership. 7, Initiating Change. 8, External Constituents. 9, Struggles and Difficulties. 10, The Spouse Role. 11, Summary, Conclusion and Implication. So macam mana you tengok dekat sini, macam mana disusun dia punya chapters. Sebab itu dalam panduan penulisan tesis UTM, dia tidak ada satu standard penyusunan chapter yang mesti. Cuma dia sebagai guideline. Jadi kalau you perhatikan dekat sini, struktur yang saya bagi ni, chapter 1, 2, 3, 4 sampai 5 ni, struktur yang saya dah bagi ni, ini merupakan struktur kajian kuantitatif. Format kajian kuantitatif. Bab 1 ni, 2 ni, 3 ini, 4 ni, 5 ini. Tetapi ada juga pelajar, ada juga penyelidik, dia menggunakan format ini tetapi melaksanakan kajian kualitatif. Kajian kualitatif. Still ada chapter 1, 2, 3, 4, 5.
Cuma kenapa saya kata kualitatif, dia yang dibezakan adalah jenis data yang digunakan, analisis data yang digunakan. Right? Jadi itu yang membezakan sama ada laporan kajian itu merupakan laporan kajian kuantitatif ataupun kajian kualitatif. Right? Jadi tak ada isu. Kalau you rasa macam ni lebih mudah, you go ahead, tak ada masalah. Tetapi yang saya berikan contoh ni, macam mana dia susun, ini antara macam mana dia. Nanti saya cuba carilah, kalau saya jumpa, saya cuba cari kajian ni untuk share dengan you macam mana dia tuliskan laporan sebanyak 11 chapter. You pun boleh buat. Mungkin you tukar kat sini. Path to the, katalah cikgu kat sini kan. You nak tengok perspektif guru, sebagai guru. Mungkin early surprises, apa dia punya cabaran-cabaran awal untuk menjadi seorang guru. Kemudian building relationship sini mungkin you study tentang macam mana dia punya perkaitan dengan orang-orang tertentu sehingga menyebabkan dia ni berminat untuk jadi cikgu. So itu antara yang you boleh explore. Kemudian peranan sebagai seorang guru, peranan sebagai seorang guru. Vision, leadership dan sebagainya sebagai seorang guru. Ada tak macam mana dia punya vision sebagai seorang guru? Ada tak dia punya vision? Leadership dia macam mana? And then initiating change. Macam mana dia mengubah dia punya perspektif pemikiran daripada bukan sebagai seorang guru kepada seorang guru. Okay? And then external constituents. Ini persekitaran, macam mana dia punya keadaan ataupun amalan-amalan di persekitaran dia membentuk dia menjadi seorang guru, sama ada guru yang baik ataupun guru yang tidak efektif. Kemudian cabaran-cabaran dan kesukaran dia menjadi seorang guru. Dan kalau you perhatikan kat sini, dia masukkan spouse role. Kat sini dia masukkan peranan isteri. Kenapa? Kerana dalam satu-satu kerjaya ni, katakanlah sebagai seorang guru, kata saya sebagai seorang guru, peranan isteri saya mungkin merupakan satu peranan yang sangat kritikal. Sangat kritikal kerana cabaran menjadi seorang guru macam ni. Sangat macam tadi kan yang dalam kat sini struggles and difficulties. Maknanya saya sentiasa menghadapi cabaran semasa menjadi seorang guru di sekolah. Jadi bila balik rumah, macam mana peranan isteri? Sama ada memberikan satu suasana rumah yang nyaman, right? Bila balik penat, cara dia melayan perbualan, mungkin itu antaranya lah. Kadang-kadang peranan isteri tu, kenapa dia kata struggle, cabaran, dia susah, tak ada fokus daripada atas tu kita nampak. Bila kita masuk saja bahagian peranan isteri ataupun suami, baru kita nampak isterinya kat rumah, dah lah dia balik penat. Balik kena marah lagi, kenapa lambat balik lah, macam-macam. Ataupun isteri jadi guru, suaminya pun bising balik. Kenapa balik lambat? Patutnya pukul 2 dah balik rumah, ni pukul 4:30. Bising. Itu yang dikata spouse role. Saya pernah berpengalaman menyelia pelajar yang sambung belajar macam you ni lah. Sambung belajar. Kebetulan you ni semua perempuan. Jadi pelajar tu perempuan. Saya perhatikan kenapa dia macam bermasalah saja kan. Akhirnya dia cerita. Dia hampir diceraikan oleh suami dia kerana sibuk dengan belajar. Jadi saya kata saya tak boleh buat apa. Saya bukannya biro pengaduan. Tapi saya cuma bagi cadangan lah. You kena pastikan yang mana priority. Priority. Belajar is belajar. Belajar is your option. You punya priority apa? Rumah tangga. Okay, rumah tangga you utamakan. Jadi selepas you utamakan itu, you select lah peluang-peluang untuk belajar. Jadi jangan lupa dari segi priority itu. Saya cuma bagi cadangan macam tu. Cuma kita boleh sebutlah, kenapa you sibuk nak belajar? Suruhlah suami you belajar. Dia tak mau belajar. Dah dia pula gaduh di depan saya. Ini macam-macam. So jadi maknanya spouse role itu sangat kritikal dalam menentukan kejayaan sebagai seorang guru di sekolah. Ini contohlah. And then summary, conclusion and implication. That is ethnographic. Satu lagi kajian naratif. Naratif ni.
Kalau you perhatikan naratif ni, yalah, ini macam telling a stories of one or two individuals. Naratif ini penceritaan, penceritaan. Macam mana kita menceritakan tentang seseorang individu ataupun dua orang individu. Biasa baca autobiografi tak? Kalau you biasa baca buku autobiografi, so itu ada sedikit dia punya karakteristik, ciri-ciri reka bentuk naratif. Maknanya story tentang seseorang yang menjadi subjek kajian diceritakan step by step daripada mula dilahirkan, dibesarkan, belajar, kemudian perkembangan kerjaya sampailah pada ketika itu, Kalau you perhatikan individual's life, narrative about their experiences. So daripada awal dibesarkan sampailah di ini Kalau you baca The Doctor in the House, pernah baca tu kan Doctor in the House, itu Mahathir, kita punya Prime Minister dulu. Dekat situ you boleh nampak, kalau you baca buku tu, you boleh nampak kenapa dia menjadi seorang yang betul-betul teliti dan tegas. Betul-betul seorang yang teliti dan tegas. You boleh nampak daripada mula dia ni dibesarkan sampai dia belajar, sampailah finally dia menjadi Prime Minister. Jadi dari situ baru kita faham kenapa dia boleh pada ketika itu dia merupakan seorang yang teliti dan tegas. Kalau kita tak study daripada bawah ni, kita tak tahu macam mana dia boleh terbentuk menjadi seorang yang teliti dan seorang yang tegas. The same thing lah kalau you nak study tentang kawan you, you boleh buat macam ni. At least daripada situ nanti penceritaan tu you nampak, oh patutlah dia ni sekarang ni betul-betul merupakan seorang yang sangat tegas. Very firm dalam decision. Itu contohlah Okay, ni nanti saya akan share juga berkenaan dengan tu. And then satu lagi, case study. Research design. Case study, reka bentuk kajian case. Ini pun sama. Tapi bila kita kata case ni, biasanya kita menggunakan satu perkara yang sangat unik. Kenapa kita kata case? Kerana ianya unik. Contoh macam tadi yang saya katalah, mangsa ataupun kaum keluarga mangsa MH370, kajian kes, right? Contohnya macam tu Kerana apa? Kerana mereka ni merupakan individu yang melalui pengalaman ataupun terlibat secara langsung dalam satu-satu insiden yang sedang kita kaji, So yang itu yang dimasukkan kes tu satu perkara yang unik yang memang merupakan satu perkara yang sangat menarik untuk dikaji, macam tadilah yang saya kata. Alright. Itu kajian case ini satu contoh lah macam a study of decision making of nursing students conducted by Baxter 2006 Dia mengkaji tentang decision making. Kenapa decision making? Bila dia kata case study ni dalam kalangan nurse, jururawat ni. Kenapa? Kerana case study-nya adalah kemahiran membuat keputusan. Kenapa dia kaji macam tu? Kerana dalam kerjaya jururawat, perubatan ni, kemahiran membuat keputusan sangat kritikal. Kalau kita silap membuat keputusan, boleh menjejaskan pesakit. Kalau kita macam cikgu silap buat keputusan, kita boleh sebut, sorry. Tadi tu silap. Kita boleh sebut. Tadi tu silap. Betulkan. Boleh. Tapi kalau nurse ataupun medical doctor ni kan, you silap saja buat keputusan, dah orang tu mati ke, koma ke, macam-macam. Itu yang cerita macam-macam timbul tu yang viral. Gunting tertinggal dalam perut lah, apalah, semua macam-macam. Kerana kemahiran membuat keputusan. Kadang-kadang kita silap. Sebab itu dia jadikan dia sebagai satu kes yang sangat menarik untuk dikaji.
Kenapa? Kerana decision making dalam kerjaya ni adalah merupakan decision making yang sangat penting. Sangat penting. Saya ingat ada satu kes lah, kawan saya. Selama ni dia tak ada allergic dengan ubat. Memang betul lah. Bila doktor tanya, bila dia ada masalah apa, saya tak ingat lah. Tapi doktor pergi check, dia kata okey, dia akan bagi ubat ni. Okey, dia tanya, ada allergic apa tak dengan ubat? So far ni, sepanjang ni dia tak ada allergic apa-apa. So doktor bagi ubat. That is decision making. Decision making. Ada tak allergic? Bila kita respon tak ada, itu dia akan dalam proses membuat keputusan nak bagi ubat apa. Sebab itu kita sebagai pesakit, kita tak boleh bohong. Kita kena cerita sebetulnya berkenaan condition kita, dengan keadaan diri kita. Kalau kita bohong-bohong, dia bagi salah ubat, kecuali kalau kita memang nak ambil cuti sakit, bohong sana, bohong sini, sebenarnya doktor boleh check, you bohong. Demam ni, you check sajalah. You sebenarnya kalau kita demam ni, you check saja you punya heartbeat. Heartbeatnya tinggi sikit, itu tanda-tanda lah tu. Kemudian temperaturenya tinggi, dan kita tahu, oh ni ada simptom demam, simptom demam. Kemudian tengok tekak dah mula merah, oh ni dah simptom akan demam. Walaupun belum demam lagi, tapi dah mula ada, mungkin dalam 1 hari 2 dia akan demam. Doktor boleh check, tapi kita kata inilah. Padahal bila dia check, tekak pun tak merah, denyutan nadi pun normal, temperature pun normal. Tapi kita kata kita ni sebenarnya demam, badan tak sihat. Padahal kita nakkan cuti. Dia tahu. Jadi kawan saya ni, dia pun tak tahulah kat mana silapnya. So doktor dia kata dia tak ada allergi apa-apa. So doktor bagi ubat untuk sakit dia tu. Jadi happen bila dia makan saja, dia punya ubat tu, dia allergic dengan ubat tu, dia punya kulit dia semua terbakar. Kulit dia semua terbakar. Ini allergic dengan ubat tu kan, mungkin you biasa dengar, yang terbakar satu badan kulit dia kerana salah ubat. Okay? Jadi you bayangkan, kulitnya mengelupas. Dia macam terbakar, kalau you kena api kan dia menggelembung gitu kan. Dia ada watery sikit bawah kulit. Ni satu badan dari kepala sampailah ke kaki. You imagine? Berapa bulan dia suffer, tidur pun susah, mandi pun susah, dia berbau, benda air tu dia berbau. So you bayangkan beberapa bulan, sampailah dia salin kulit. Bila dia dah kering, dia salin kulit, itu dah tak ada masalah. Cuma color dia je lah yang belum betul. Sebab kulitnya belum matang. Tapi semasa terbakar tu, itu yang saya tengok kesian. Itulah dia jadi Baxter ni, dia melihat kemahiran membuat keputusan itu sebagai kes. Kajian kes dalam konteks kerjaya seorang jururawat. So you boleh semaklah nanti apa kes yang menarik yang you untuk boleh tengok. Okay, nanti saya akan cuba sharekan juga sampel-sampel ni dalam kajian kualitatif. Ada soalan tak? Ada? Doktor, saya low. Sorry, doktor, tadi yang regarding dengan yang the paling last tu, case tadi. Okay. Yang konteks tu, contohnya dia kena setting. Yang mana Konteks maksudnya? Maksud konteks yang kena mention dekat sini, maksudnya dia setting ke? Yang ini dia bukan eksperimental. Okay, dia bukan eksperimental. Jadi kalau nanti saya cuba cari Baxter punya study ni, kalau ada nanti saya share dengan you. Tapi dia bukan berbentuk, reka bentuknya bukan berbentuk eksperimental, tetapi dia meneroka proses membuat keputusan dalam kalangan jururawat. Right, dia interview jururawat satu persatu lah. Dia interview. So what are the proses yang yang mereka lakukan dalam proses membuat keputusan. Ceritanya membuat keputusan yang tepat. Jadi itu dia punya konteks kajian dia. Macam mana seorang jururawat terlibat dalam proses membuat keputusan. Buat keputusan tu macam-macam.
buat keputusan tentang katakanlah nak buat apa, dressing kepada pesakit, apa yang nak dibuat, itu keputusan. Kemudian nak bawa ke mana, nak bagi tahu dengan doktor, itu pun sama. Every moment dia terlibat ataupun sentiasa membuat keputusan. Sebab bila dia nak cerita dengan doktor, sebab doktor ni datang sekali-sekali. Nurse ni dia sepanjang masa dengan pesakit. Perkembangan dia check apa semua kan. So, jadi itu pun mengambil kira tentang kepentingan kenapa mereka perlu memikirkan, mempunyai kemahiran membuat keputusan yang tepat, cepat dan boleh boleh dilaksanakan. Jadi kalau you tanya tentang konteks tu, maknanya itulah dia, konteks kerja dia dalam katakanlah dalam konteks perubatan sehari-hari. Di contohnya kalau di klinik lah. So that is the context of the study. Kerja dia sehari-hari di dalam ward pesakit, ward pesakit. So itu yang kita sebutlah. Okay, Lo. Okay, kalau katakanlah you nak buat experimental, you must say something, must look into something. Katakanlah eksperimen, what you want to experiment dalam kerjaya seorang nurse. Mungkin kalau you nak eksperimenkan, dia bercerita tentang menggunakan satu alat. Okay, menggunakan satu alat. Apalah alat dalam medical ke apa kan. So alat tu kita gunakan, dengan menggunakan alat itu dia boleh membantu jururawat membuat keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Contoh macam tu ya. Alat, katalah software ke apa ke, sistem ke apa. Kalau kita guna ini, jururawat ni boleh membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Dah jadi lain, itu dah jadi kepada kajian kuantitatif. Okey, kajian kuantitatif. Tapi bila kita explore dia punya pengalaman dia dalam bekerja di ward menguruskan pesakit dan juga personel perubatan termasuk doktor dan sebagainya itu kita explore satu-satu, tengok dia punya pengalaman dia itu dia kata menjurus kepada kajian kualitatif. Sebenarnya you tengok kan satu benda yang sama tetapi you boleh pusing dalam dua keadaan yang berbeza. Okay, kuantitatif ataupun kuantitatif. Okay. Ada lagi soalan? Doktor, masih lagi dalam case study, tadi dekat slide yang sebelum ni ada satu tu yang saya terbaca, dia tulis not explore through one lens. Maksudnya macam mana tu? One lens ni, kalau you contohnya kan variety of lenses, right? Variety of lenses ni, kenapa kita kata macam tu? Kerana bila kita explore jururawat ni kan, kita bukan tanya satu orang jururawat saja. Okay? Sebab tu dalam kajian kualitatif tu, nanti bila kita discuss dalam persampelan dalam kajian kualitatif tu, nanti kita akan balik kepada isu yang inilah. Jadi, bukan daripada satu orang jururawat saja. Itu yang dikata one lens, one single lens. Tapi ini variety of lenses. Kalau diperhatikan, variety of lenses. Jadi, nurse ni kan ramai. So, dia akan jadikan dia sebagai sampel. Nurse ni kata apa, ni kata apa, ni kata apa, ni kata. So, macam mana mereka punya pandangan, pengalaman, practices, amalan dia. And then kita analisis, kita combine dan kita dapatlah satu gambaran proses membuat keputusan dalam kalangan jururawat. Itu cerita dia lah. Kalau you tengok, not explored through one lens but rather variety lenses. Itu yang kita sebutkan lah. Okay. And then bukan itu saja, kadang-kadang kita melalui one lens ni mungkin satu lagi perspektif mungkin kita boleh kaitkan, bukan hanya melalui sesi temu bual tetapi juga melalui observation, pemerhatian macam mana dia jururawat punya practices semasa berada di
ward pesakit, ward pesakit, menguruskan pesakit. So melalui temu bual dan juga melalui pemerhatian pun boleh juga kita lihat daripada perspektif yang berbeza. Okey. Ada lagi tak? Kalau tak ada, nanti saya cuba share ni. So ingatkan saya dalam grup, minta saya share contoh-contoh tesis berkaitan dengan kajian kualitatif ni supaya saya boleh upload dalam e-learning dalam e-learning. Alright, so kalau tak ada saya stop sharing dulu. Okay, now sebelum kita, kalau tak ada soalan lagi, saya rasa saya stop kat situ dulu. Lepas ni kita akan discuss berkenaan dengan population and persamplan dalam kajian kualitatif supaya dia align dengan apa yang kita dah discuss hari ini. Alright, now okay, now cuba klik kat sini dululah dia punya attendance ni. Okay, slide in dulu. Dah? Boleh tak? Doktor ada share ke? Ada share screen ke? Sekejap Oh, saya tak share. Aduh. Sekejap patutlah diam je. Aduh ya. Okay, nampak tak? Alright. Okay, now. Dua lagi. Siapa yang belum ni? Amy. Saya kejap-kejap Prof. Cepat. Lambat masuk tadi, lambat. Suruh apa? Scan hadir pun lambat juga Amy Siapa lagi seorang? Handphone. Tinggal Amy Amy seorang lagi. Dah, masuk belum? Okey dah. Asal dah masuk? 8/9 ni? Tak ada pun. Tak masuk lagi Amy. Tak ada rekod dalam ni. Boleh? Tak boleh Tak apa Prof, saya dah tangkap gambar. Nanti saya scan jap.
Okay. Alright, kalau tak ada lagi, so kita stop kat sini. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa jaga semua SOP normal baru. Kita jangan leka sajalah. Kurangkan pergerakan yang tak perlu. Bukan tak boleh nak pergi jalan makan angin, tapi kita cuba kurangkanlah mana-mana yang tak perlu. Kalau kita kira pergerakan kita itu meningkatkan risiko, so kita kalau boleh kita tak pergi, kita tangguhkan dululah. Saya pun sebenarnya kebetulan sekarang ni cuti bulan 12, biasalah anak-anak family ajak, tapi saya kata untuk sekarang ni tak apalah, kita tak perlu ke tempat yang jauh-jauh, pergerakan lagi jauh lagi banyak kita punya peluang untuk dijangkiti. Dan jangan lupa sentiasa berdoa, sambil kita menjaga normal tu, kita berdoalah supaya sentiasa dilindungi. Okay, itu sajalah yang kita mampu buatlah, sebab mudah-mudahan kita selesai permasalahan. Okay, so terima kasih banyak semua. Jumpa lagi minggu depan, hari yang sama, waktu yang sama. Right, Assalamualaikum. Have a nice rest. Salam, terima kasih doktor. Salam. Terima kasih doktor.